Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon perlindungan-Mu daripada kami mensyirikkan Engkau, mempersekutukan Engkau dengan sesuatu apapun jua yang kami ketahui. Dan kami memohon perlindungan daripada-Mu atas apa jua bentuk kesyirikan yang telah kami lakukan dalam keadaan kami tidak mengetahui hakikatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita insya-Allah di pagi yang berbahagia ini untuk kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-14 insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin. Dan untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Edaran oleh dan terbitan oleh Karya Bestari dan Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab. Alhamdulillah, untuk sesi-sesi perkongsian sebelum ini, kita telah selesaikan perkongsian bab muqaddimah dan bahagian 1, penjelasan untuk 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, dan bab 2, ibadah dalam Islam. Dan insya-Allah, untuk perkongsian pada hari ini dan seterusnya, akan kita lanjutkan lagi perkongsian kita dengan bermula daripada bab 3, umat yang terbaik. Ini adalah perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah untuk sesi perkongsian audiobook ke-14. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Akan tetapi Dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat
sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 116. Bab 1, Islam agama yang hak. Telah pun kita kongsikan perkongsian bacaannya sebelum ini. Alhamdulillah. Bab 2, ibadah dalam Islam. Alhamdulillah telah pun kita kongsikan bacaannya sebelum ini. Bab 3, umat yang terbaik. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, umat Muhammad merupakan umat terbaik dan paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Disebabkan itulah mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah umat pertengahan, yang wasat, umat yang pertengahan di antara kesemua umat. Mereka mempunyai semua kebaikan yang tidak terdapat daripada umat-umat lain. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikianlah pula kami telah jadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi pula atas perbuatan kamu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun agama yang diradai dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman ini hanyalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahawa umatnya kelak akan berpecah menjadi 73 puak. Kesemua mereka akan masuk neraka kecuali satu puak sahaja. Dan satu puak inilah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah, iaitu golongan yang terselamat, yakni daripada siksaan api neraka. Sungguh banyak hadis yang memperkuatkan hakikat ini. Antaranya adalah hadis berikut. An Aufi bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannah wa 70 fin nar waftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 fin nar wa wahidatun fil jannah والذي نفسي محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. رواه ابن ماجه واللالكائي وابن أبي عاصم. Daripada Auf bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahudi berpuak-puak menjadi 71 puak. Satu puak masuk syurga dan 70 puak masuk neraka. Dan Nasrani berpuak menjadi 72 puak. 71 puak masuk neraka dan satu puak masuk syurga. Demi diri Muhammad di tangannya
Akan berpuak-puak pula umatku menjadi 73 puak. 1 puak masuk syurga dan 72 puak masuk neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Jamaah." Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Lalkai dan Ibnu Abi Asim. Wa fi riwayatin qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmizi. Dan dalam riwayat lain, mereka bertanya, siapakah puak itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa golongan yang selamat daripada neraka dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh itu, kita tidak sepatutnya berasa lega jika hanya sekadar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 puak. Hanya 1 puak yang sahaja yang layak ke syurga, sedangkan selebihnya akan ke neraka. Maka kita mesti berusaha bersungguh-sungguh agar termasuk dalam golongan yang satu ini, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Siapakah ahlu sunnah wal jamaah? Berdasarkan kenyataan Rasulullah SAW, dapatlah disimpulkan bahawa golongan yang akan terselamat, iaitu al-firqatun najiyah, ialah al-jamaah. Dalam kenyataan yang lain pula, ketika baginda SAW ditanya tentang siapakah puak yang akan selamat daripada api neraka itu, lalu baginda SAW menjawab, mereka adalah golongan yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Hasil gabungan 2 jawapan baginda Nabi SAW dalam hadis-hadis tersebut, maka muncullah istilah ahlu sunnah wal jamaah, iaitu pengikut perjalanan hidup Rasulullah SAW, iaitu sunnah, dan sahabat-sahabatnya wal jamaah. Para ulama berbeza pendapat tentang makna al-jamaah tersebut. Antaranya, pertama, jamaah ialah para sahabat Rasulullah SAW. Ini kerana baginda SAW pernah berwasiat menjelang kewafatannya agar kita mengikuti sunnahnya dan sunnah Khulafa ar-Rashidin. Kedua, jamaah ialah ahli ilmu, ahli fiqh dan ahli hadis dalam kalangan imam mujtahidin, kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai rujukan umat manusia dalam hal agama. Pendapat ketiga, jamaah ialah kesepakatan ulama dalam beberapa perkara, sama ada syariat ataupun i'tiqad. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin umatnya tidak akan sepakat dalam perkara kesesatan. Keempat, jamaah ialah sawadul a'zam, iaitu majoriti manusia yang mentaati sultan dan menuruti jalan yang lurus. Kesimpulannya, ahlu sunnah wal jamaah ialah sesiapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, sama ada jumlah mereka itu ramai ataupun sedikit, bergantung pada keadaan umat, walaupun mereka berada di tempat dan pada zaman yang berbeza. Atas sebab inilah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu ialah apa yang menepati kebenaran walaupun kamu bersendirian. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Al-Madkhal. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah bahawa sesiapa yang ingin selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, yakni al-firqah an-najiyah,
atau dinamakan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestilah murni akidah dan bersih minhajnya. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dapat kita di pagi yang berbahagia ini menyelesaikan perkongsian bacaan ataupun audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kesempurnaan iman dan amal kita, untuk nanti dengannya kita balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, yakni sejahtera daripada apa jua bentuk kesyirikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah dan amalan kita, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian dan masa yang diperuntukkan untuk mengikuti perkongsian ini, sehingga bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah. Dan di sesi perkongsian berikutnya akan kita teruskan lagi, insya-Allah, dengan subtopik daripada bab ketiga, iaitu Wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.